Allah berfirman, innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu. Allah sebut dalam ayat ini yuhadduna. Baik. Yuhadduna dia berasal daripada perkataan hadda. Hadda. Ini dalam bentuk apa? Singular. Yang bermaksud apa? Kita sebut dalam bahasa Melayu sebagai had ataupun batas. Sama macam dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab guna had, kita dalam bahasa Melayu pun guna had juga. Kira kita dengan Arab ni tak jauh beza. Kita dengan Arab tak jauh beza sebenarnya, tak susah. Sebab kita pun guna banyak perkataan bahasa Arab. Okey, mungkin had tu dalam Quran mungkin kita jarang dengar, tapi perkataan yang satu lagi hudud, ini dia punya plural. Ni jamak dia lah, maksud dia had. Senang je tulis Melayu, tambah je dua atas ni, ataupun batas-batas, tambah dua atas ni, jadilah jamak. Baik, had dalam bahasa kita maksud dia had lah, ataupun batas. Tapi yang selalu kita dengar perkataan adalah hudud. Selalu kita dengar perkataan hudud kan. Hudud dia adalah jamak ataupun plural daripada hadda, yang maksud dia batas-batas, ataupun had-had, ataupun undang-undang. Boleh. Tapi secara asasnya had ataupun hudud itu maksud dia adalah batas. Tapi dia juga membawa makna kepada undang-undang. Dan dalam ayat ini yuhaduna, apa yang diterjemahkan, orang-orang yang menentang, orang-orang yang menentang perintah Allah dan juga Rasul, iaitu orang-orang yang dia melebihi had, melebihi batas apa yang Allah dan Rasul telah tetapkan. Baik, dalam yuhaduna ada beberapa makna. Ada beberapa makna dalam yuhaduna, dan kita sebutkan 4 daripadanya. Yang pertama, yuhaduna ialah orang yang apa? Dia melebihi had ataupun batas yang telah Allah tetapkan. Itu yang dimaksudkan dengan yuhaduna. Baik, yang kedua, yuhaduna juga dimaksudkan dengan tidak mengikut perintah ataupun tidak mengikut batas yang telah ditetapkan. Contohnya Allah suruh kita solat, tapi kita tidak solat. Allah suruh puasa, tak puasa. Solat yang wajib dan puasa yang wajib lah. Allah suruh kita mengeluarkan zakat bagi siapa yang dah sampai dia punya kemampuan dia, tapi kita tak keluarkan. Itu maksud dia termasuk dalam yuhaduna, iaitu tidak mengikut perintah ataupun batas Allah dan juga Rasul. Yang ketiga, memilih perintah lain. Ringkaslah. Memilih perintah lain. Maksudnya, memilih perintah lain daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul. Memilih perintah yang lain yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul. Contohnya, Allah menyuruh kita untuk apa? Untuk harta dibahagi secara faraid. Tetapi kita bukan sahaja tak membahagikan harta itu secara faraid, kita bukan saja tak mengikut perintah, tapi kita juga memilih perintah yang lain, iaitu apa? Kita pilih perintah lain, iaitu bahagi ikut sama rata. Maka kita termasuk dalam yuhaduna. Kita bukan saja tidak mengikut perintah, tetapi kita juga memilih perintah yang lain selain daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul. Yang keempat, memandang remeh
Memandang remeh ataupun memperkecilkan perintah, had, batas Allah dan juga Rasul. Contohnya, Allah suruh kita menjadikan Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai kita punya cara hidup. Allah suruh kita jadikan Al-Quran ini sebagai kita punya rujukan. Allah suruh kita jadikan Al-Quran ini sebagai kita punya apa? Lifestyle. Tetapi kita rasa Al-Quran ini tak relevan dengan kehidupan kita pada hari ini. Kita rasa zaman dulu boleh lah kan, sesuai. Tapi zaman sekarang ni dengan budaya yang banyak, dengan yang dah makin moden, maka Al-Quran ni tak sesuai lagi untuk pada zaman hari ini. Ataupun bolehlah sebahagian bolehlah, sebahagian lagi tak sesuai. Jadi kita telah memandang remeh kepada perintah ataupun batas Allah dan juga Rasul. Antara contoh lain, kita pergi mana? Lepak dengan kawan kan. Ada sebagian kawan yang duduk ajak lepak di tempat yang tak sepatutnya. Maka kita kata, tak apalah kan. Sekali-sekala kan. Allah kata tu kalau tempat tu semuanya maksiat tak bolehlah, ini sikit je untuk pun nak teman kawan, so tak apalah. So kita seolah-olah memandang remeh perintah Allah dan juga Rasul. Kita memandang remeh batas Allah dan juga Rasul. Kita memandang remeh had yang telah Allah tetapkan, kita memandang remeh ataupun kita memperkecilkan. Maka keempat-empat ini termasuk dalam makna yuhaddunallaha wa rasulah. Orang-orang yang mereka menentang Allah dan juga Rasul.